Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan 3 BMMB 3123, pembentangan secara berkumpulan mengenai teori analisis peribahasa akan dilakukan. Kumpulan pembentangan ini terdiri daripada saya, Mahirah binti Misnin, Muhammad Alif bin Muhammad Zaini, Nur Aidila binti Maimun, dan Nur Syahzani Sulhamizan binti Sulaiman. Sepanjang pembentangan ini, kumpulan kami akan mengupas mengenai definisi peribahasa, jenis-jenis peribahasa, teori analisis peribahasa berdasarkan teori, dan seterusnya kesimpulan. Baiklah, terlebih dahulu, kita akan melihat apakah definisi bagi peribahasa. Menurut kajian pada tahun 1991, peribahasa merujuk kepada ayat pendek yang mengandungi kata-kata kebenaran dan moral yang digunakan dalam kiasan. Dalam pada itu, Zaba pada tahun 1965 mengatakan bahawa peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Secara umumnya, peribahasa terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu pepatah, simpulan bahasa, bidalan, perumpamaan dan kata-kata hikmah. Secara generalnya, terdapat beberapa jenis teori analisis peribahasa. Antaranya adalah teori logik simbolik, teori imajan, teori analisis komponen, dan teori behaviorisme. Namun demikian, bagi tugasan 3 analisis peribahasa ini, teori logik simbolik telah pun diaplikasikan. Kita akan lihat bagaimana teori logik simbolik ini diaplikasikan bagi menganalisis peribahasa di pembentangan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membuat analisis peribahasa berkenaan dengan bingung tengkar, cerdik begar dalam karya Sang Kerbau dan Sang Kambing berdasarkan teori logik simbolik. Jika hendak dibandingkan dengan teori image, makna dan teori analisis komponen, teori iaitu teori logik simbolik ini lebih lengkap dalam menghuraikan makna pada peringkat perkataan dan ayat. Jadi, teori logik simbolik ini berupaya menghuraikan makna pada peringkat perkataan dan turut menganalisis makna ayat. Ini berdasarkan pandangan Farizah Nazir dan Faiziah Syamsuddin pada tahun 2016. Jadi, ini bermaksud teori logik simbolik ini adalah lebih sempurna berbanding dengan teori yang lain. Kemudian, teori ini juga memberi penekanan kepada 3 aspek utama iaitu semantik, sintaksis dan pragmatik. Dan setiap aspek memiliki peranan dalam menganalisis makna peribahasa. Kerana teori logik simbolik ini berasaskan kepada 3 perkara penting iaitu semantik, sintaksis dan juga pragmatik. Berdasarkan kepada 3 aspek dalam teori logik simbolik iaitu yang terdiri daripada semantik, sintaksis, pragmatik. Jadi kita akan tengok di sini dengan lebih lanjutlah berkenaan dengan apa itu yang dimaksudkan sebagai semantik, sintaksis dan juga pragmatik dalam teori logik simbolik ini. Okey, yang semantik. Semantik ini bermaksud meneliti perkaitan antara simbol dengan rujukan iaitu hubungan antara perkataan dengan benda. Manakala sintaksis ini pula adalah bermaksud meneliti perkaitan antara satu perkataan dengan perkataan lain yang dapat menentukan makna ayat tersebut. Kemudian sintaksis ini juga bermaksud mempunyai perkaitan yang merujuk kepada konteks yang luas iaitu frasa ataupun ayat. Yang terakhir sekali iaitu pragmatik. Dalam pragmatik, ia mengkaji perkaitan antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditampilkan oleh seseorang sebagai reaksi kepada makna perkataan yang ditujukan. Jadi, jelaslah di sini di dalam setiap aspek semantik iaitu yang terdiri daripada 3 semantik, sintaksis, pragmatik, dia memiliki aspek dalam dia yang tertentu sehingga dia boleh meneliti setiap perkataan dan juga maksud di sebalik ayat, ya, terutamanya dalam maksud peribahasa lah dan juga ayat yang hendak diteliti. Seterusnya, mari kita tengok pula analisis aspek semantik dalam teori logik simbolik ini. Dalam aspek semantik, analisis dilakukan dengan pendekatan rujukan untuk meneliti perkaitan antara perkataan dengan benda. Jadi, jika diteliti akan pepatah yang digunakan, pepatah ini tidak memiliki benda untuk merujuk makna denotatif. Sebaliknya, mengandungi makna leksikal, iaitu yang dimaksudkan sebagai makna kiasan.
Makna kiasan ini merupakan makna tersirat yang hanya boleh difahami berdasarkan konteks. Jadi berdasarkan kepada peribahasa bingung tengkar, cerdik begar yang kami gunakan untuk KPPB kan dengan PMMB berkaitan dengan tugasan sastra kanak-kanak yang dikatakan memiliki makna kiasan kerana setiap perkataan memiliki maksud yang tersendiri. Jadi pada masa yang sama, makna kiasan ini merujuk kepada makna konotatif yang memiliki unsur luar bahasa seperti sifatnya yang tersendiri. Jadi kalau kita tengok daripada aspek peribahasa bingung tengkar, cerdik begar, ia adalah berdasarkan kepada sifat dan bukannya dikaitkan dengan sesuatu yang berlainan daripada sifat. Jadi ini ia mengandungi makna kiasan di sebalik peribahasa bingung tengkar, cerdik begar tersebut. Okey, baiklah kita lihat jadual 1.1, maksud perkataan pada pepatah berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, bagi perkataan bingung, ia membawa maksud kehilangan akal ataupun dungu. Bagi perkataan tengkar, maksudnya ialah bantah atas selisih. Bagi perkataan cerdik, membawa maksud pandai. Perkataan begar membawa maksud berkeras atau tidak dapat berubah. Okey, berdasarkan maksud setiap perkataan, pepatah ini membawa makna konotasi yang negatif. Jika dilihat perkataan pada pepatah ini membawa maksud meskipun dungu tetap masih bergaduh, meskipun pandai tetapi masih berkeras dan suka untuk dibawa berbincang, sehingga mewujudkan persengketaan yang sia-sia. Peribahasa bingung tengkar, cerdik begar memiliki lambang, tetapi makna pepatah ini bergantung kepada konteks dan tidak memiliki hubungan antara perkataan dengan benda. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat analisis sintaksis. Analisis sintaksis meneliti perkaitan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain yang dapat menentukan makna. Sintaksis merujuk kepada konteks yang lebih luas, iaitu frasa atau ayat. Berdasarkan karya yang dihasilkan, peribahasa ini merujuk kepada sang kerbau dan sang kambing yang enggan berkongsi padang rumput sehingga mengganggu ketenteraman penghuni rimba yang lain. Peribahasa ini juga diletakkan dengan sifat negatif berdasarkan konteks pada karya. Jika dihuraikan satu persatu, peribahasa ini menghasilkan makna yang berlainan, tetapi jika dihuraikan sekaligus, pepatah ini membawa maksud kepada orang yang suka diajak muafakat. Secara analisis sintaksis, pepatah ini mengandungi makna tersirat bagi menyampaikan sifat sang kerbau dan sang kambing yang enggan mengalah dan suka untuk dibawa bincang. Okey, seterusnya kita lihat Rajah 1.1, analisis peribahasa dalam aspek sintaksis. Analisis sintaksis merujuk kepada perkaitan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk menentukan makna ayat. Pepatah mengandungi ayat bingung tengkar, cerdik begar. Perkaitan pepatah merujuk kepada frasa negatif yang menunjukkan kedegilan sang kerbau dan sang kambing. Baiklah, bagi analisis aspek pragmatik. Pragmatik mengkaji perkaitan antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditampilkan sebagai reaksi kepada makna perkataan yang ditujukan. Analisis ini telah dilakukan berdasarkan ayat pada cerpen, iaitu bukan enggan hentikan sang kancil, sudah berkali-kali kami hentikan, tetapi mereka berdua ini bingung tengkar, cerdik begar. Susah betul hendak bermuafakat dan diajak berbincang, sampai kami pun penat hentikan pergaduhan mereka, balas sang arnab. Baiklah, berikut merupakan rajah yang dapat memperincikan berkenaan analisis pragmatik ini dengan lebih jelas. Yang mana pragmatik ini merupakan satu kajian berkaitan di antara simbol atau perkataan yang bersifat lisan, dengan perlakuan yang ditampilkan yang bersifat bukan lisan sebagai reaksi kepada makna perkataan. Bagaimana kedua-dua sifat ini, iaitu lisan dan juga bukan lisan, digabungkan untuk menunjukkan makna pepatah bingung tengkar, cerdik begar. Pada peringkat pragmatik ini, analisis peribahasa amat mudah dilaksanakan kerana analisis tidak lagi dilaksanakan terhadap bahagian demi bahagian dalam peribahasa tersebut. Sebaliknya, analisis peribahasa dilaksanakan secara total, secara menyeluruh terhadap pepatah tersebut. Oleh itu, dalam konteks ini, peribahasa bingung tengkar, cerdik begar itu dianalisis maknanya secara menyeluruh dan bukan lagi dilihat dari bahagian
perkataan atau bahagian tertentu sahaja. Dalam konteks cerita ini, dalam konteks cerpen ini, peribahasa yang digunakan sesuai dengan konsep makna ayat, yakni mengetengahkan sifat sang kerbau dan sang kambing yang degil dan sukar untuk diajak bermuafakat. Ringkasnya, analisis pada peringkat pragmatik ini berupaya untuk menentukan makna ayat dengan lebih implisit kerana kita melihat makna tersebut berdasarkan ayat yang kita ujarkan. Bukan lagi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan bingung, apa yang dimaksudkan dengan tengkar, apa yang dimaksudkan dengan cerdik, apa yang dimaksudkan dengan begar. Tetapi kita melihat kepada susunan ayat tersebut, susunan perkataan-perkataan tersebut untuk membentuk satu makna yang menonjolkan, yang menjelaskan peribahasa tersebut dengan lebih implisit. Kesimpulannya, peribahasa dalam karya ini dapat menggalakkan pembaca untuk berfikir serta memahami makna ayat yang hendak disampaikan. Dalam pada itu, teori semantik juga dapat membantu untuk memahami makna peribahasa dengan lebih jelas. Justru, analisis peribahasa perlulah dilakukan secara koheren agar dapat menyampaikan makna ayat dengan relevan.